Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kumpulan yang keempat akan membentangkan projek yang pertama. Di mana kita akan bermula dengan pengenalan, introduction. Kita melihat analisis fundamental ini ialah kaedah yang digunakan untuk menentukan nilai saham dengan menganalisis data kewangan yang penting kepada syarikat. Tujuannya adalah untuk mengagalkan perubahan harga pada masa hadapan. Pelaku mengkaji kewangan dan operasi syarikat dengan melihat jualan, pendapatan, dividen, potensi pertumbuhan, aset, hutang, pengurusan, produk dan persaingan untuk menentukan sama ada mereka perlu membeli atau menjual saham. Analisis teknikal sering kita dapat gambarkan sebagai teknik yang memerlukan pengalaman, kemahiran dan dedikasi. Di mana Ken Slim yang menambah nilai kepada metodologi pelaburan ini melalui konsep strategi perdagangan yang komprehensif, sekaligus menggabungkan analisis konsep, analisis asas dan analisis teknikal. Yang kita akan membincangkan tentang objektif kajian ini, iaitu yang pertama adalah untuk mempelajari pertumbuhan dan prestasi syarikat-syarikat tenaga. Yang kedua adalah untuk mengkaji tentang analisis fundamental dan untuk 5 buah syarikat bursa saham tenaga untuk cadangkan dalam pilihan terbaik dalam pelaburan. Yang ketiga adalah untuk meramalkan nilai yang akan datang dalam melalui analisis fundamental dan analisis teknikal. Berikut merupakan 5 buah saham dan 5 syarikat yang mematuhi syariah. Yang pertama adalah Hang Yuan Refining Company Berhad. Yang kedua adalah Icon Offshore Berhad. Yang ketiga ialah Ocean Vantage Holding Berhad. Yang keempat adalah Petra Energy Berhad. Yang kelima adalah Petra Malaysia Refining dan Marketing Berhad. Dan yang terakhir ialah Reservoir Drilling Berhad. Syarikat pertama yang kita akan lihat adalah syarikat Hang Yuan Refining Company Berhad. Antara produk dan servis bagi syarikat ini ialah produk petroleum termasuk gas petroleum tercair LPG, petrol diesel, bahan api penerbangan, komponen minyak bahan api dan bahan suapan kimia seperti nafta ringan dan propelina. Produk-produk ini turut dieksport keluar daripada Malaysia untuk digunakan dalam beberapa perkara seperti mengeksport nafta ringan dan propelina. Di samping itu, mereka juga mengeksport komponen petrol seperti MTBA dan bahan suapan tambahan LRCCU apabila ekonominya menggalakkan. Seterusnya adalah bisnes model bagi syarikat ini. Hang Yuan Refining Company Berhad ataupun dikenali sebagai Shell Refining Company Federation of Malaya Berhad adalah syarikat yang berpangkalan di Malaysia yang terlibat dengan industri minyak dan gas. Syarikat ini terlibat dalam penapisan dan pembuatan produk petroleum. Ia menghasilkan rangkaian produk petroleum seperti tercair, gas petroleum tercair, LPG, propelina, petrol dan gasolin dan lain-lain lagi. Syarikat ini juga mengeluarkan komponen petroleum yang sama ada boleh dijual atau diproses di kilang penapisan. Ia mengendalikan kilang penapisan minyak di Port Dickson. Seterusnya, kita akan melihat kepada pengurusan syarikat ini. Ini adalah senarai nama-nama bagi mereka yang terlibat dalam pengurusan syarikat ini. Antaranya adalah seperti Alan Sedut yang memegang jawatan Independent Non-Executive Director yang telah memegang jawatan ini hampir 5 tahun. Yang kedua ialah Fauziah binti Hisham, Independent Non-Executive Director juga dan juga telah memegang jawatan ini hampir 5 tahun. Dan akhir sekali ialah Yudi Wang, iaitu Chairman of the Board yang telah memegang jawatan ini selama 5 tahun. Seterusnya, kita akan melihat kepada fundamental analysis. Dalam fundamental analysis ini, kami menumpukan kepada EPS, PE ratio, ROE dan ATA dalam menentukan syarikat yang baik. Berdasarkan darjah, kami mendapati bahawa APS adalah untung, fair value adalah under value, manakala NTA adalah under value. Ini adalah 3 petanda bahawa inilah syarikat yang baik. Data yang seterusnya adalah data yang menunjukkan pendapatan suku tahunan
semasa terkini bagi syarikat Heng Yuan Refining Company Berhad. Mengikut Raja Hidayat yang tunjukkan, data berikut direkodkan setiap 3 bulan untuk setiap tahun. Bagi suku yang pertama, bagi Januari 2021 sehinggalah Mac 2021, keuntungan selepas cukai agak tinggi iaitu RM16.30. Bagaimanapun, ia mula merosot dari Mac sehingga Jun iaitu negatif 59.4 juta. Pada bulan berikutnya, Jun sehingga September, ia terus meningkat kepada negatif 54 juta. Berikutnya adalah pertumbuhan pendapatan tahunan. Berdasarkan Raja yang tunjukkan, keuntungan selepas cukai direkodkan setahun sekali. Sehingga 31 Disember 2020, syarikat telah mencatatkan keuntungan sebanyak 251 juta setahun. Selepas setahun, keuntungan menurun kepada negatif 971 juta. Perbezaan adalah sebanyak 348.1 juta. Syarikat itu mengalami kerugian pada tahun 2021 berbanding tahun-tahun sebelumnya. Seterusnya, kita akan melihat kepada news bagi Heng Yuan yang mana pada 20 November 2021, saham Heng Yuan telah turun sebanyak 17 sen atau 4.22% untuk ditutup pada harga RM3.86. Ini memberikan kumpulan penapisan minyak dan gas permodalan pasaran sebanyak RM1.16 bilion. Pada suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2021 telah melaporkan bahawa Heng Yuan mengalami kerugian bersih sebanyak 54.04 juta daripada untung bersih 154.91 juta setahun yang lalu. Ini dah disebabkan oleh berlakunya pengukuhan US dollar dan di bawah cukai tunggakan pada tahun sebelumnya. Seterusnya, kita akan lihat kepada supply dan demand. Seperti yang terpapar dalam slide, ini adalah supply dan demand bagi Heng Yuan Refining Company Berhad. Dapat dilihat bahawa off-share adalah 300.00 million, manakala bagi public ataupun free float adalah 101.09 million, manakala bagi market capital pun adalah 1.16 bilion. Leading ataupun laggard. Di dalam Raja terdapat dua bahagian iaitu peer analysis dan peer companies. Yang mana peer analysis daripada 4 iaitu fundamental, analysis, price momentum dan valuation. Manakala peer companies terdapat 5 syarikat. Institutional sponsorship. Di dalam Raja ini terdapat perkara yang diutarakan iaitu pemegang saham, nilai dan pegangan saham. Kami dapati yang paling tinggi ialah Permodalan Nasional Berhad yang share-nya adalah sebanyak 10.63 million dan memegang sebanyak 3.54%. Dan yang terakhir bagi syarikat Heng Yuan Refining Company Berhad adalah market direction, yang mana kami dapati bahawa pada 10 hari bulan 12 2021 harga semasanya adalah RM3.88. Seterusnya adalah syarikat yang kedua iaitu Icon Offshore Berhad. Bagi produk dan servisesnya, yang pertama adalah accommodation workboat vessel yang digunakan untuk membawa peralatan tambahan, gelendong, kontainer dan kargo lain. Yang kedua adalah platform support vessel yang digunakan untuk menghantar sejumlah besar kargo ke tapak pergerudiyat dan pengeluaran luar pesisir. Mereka juga menyediakan sokongan logistik semasa bekerja. Yang ketiga adalah anchor handling tug and supply vessel yang digunakan untuk pengangkutan lumpur, pergerudiyat simen, minyak asas dan lain lagi. Yang keempat adalah straight supply vessel yang beroperasi di airan cetek dan digunakan untuk pengangkutan peralatan paip, tiub, cecair, pergerudiyat, simen, bahan api dan lain lagi. Dan yang kelima adalah anchor handling tug vessel yang digunakan untuk menyokong pelantar minyak luar pesisir, platform dan pemasangan lain, dan untuk menunda struktur mudah alih dan meletakkan sauh tambatannya. Dan yang terakhir adalah utility vessel yang
yang beroperasi di air yang cetek dan biasanya digunakan untuk mengangkut kargo dek, bahan api, air tawar, bekalan makanan dan kaki tangan. Seterusnya adalah syarikat yang kedua iaitu Icon Offshore Berhad. Bagi produk dan servisesnya, yang pertama adalah accommodation workboat vessel yang digunakan untuk membawa peralatan tambahan, gelendong, kontainer dan kargo lain. Yang kedua adalah platform support vessel yang digunakan untuk menghantar sejumlah besar kargo ke tapak pergerudiyat dan pengeluaran luar pesisir. Mereka juga menyediakan sokongan logistik semasa bekerja. Yang ketiga adalah anchor handling tug and supply vessel yang digunakan untuk pengangkutan lumpur, pergerudiyat simen, minyak asas dan lain lagi. Yang keempat adalah straight supply vessel yang beroperasi di air yang cetek dan digunakan untuk pengangkutan peralatan paip, tiub, cecair, pergerudiyat, simen, bahan api dan lain lagi. Dan yang kelima adalah anchor handling tug vessel yang digunakan untuk menyokong pelantar minyak luar pesisir, platform dan pemasangan lain dan untuk menunda struktur mudah alih dan meletakkan sauh tambatannya. Dan yang terakhir adalah utility vessel yang beroperasi di air yang cetek dan biasanya digunakan untuk mengangkut kargo dek, bahan api, air tawar, bekalan makanan dan kaki tangan. Yang kedua adalah bisnes model bagi Icon Offshore Berhad. Syarikat ini adalah syarikat pemegangan pelaburan. Syarikat ini beroperasi dalam operasi perniagaan yang bersepadu yang terdiri daripada aktiviti pemilikan atau pajakan kapal dan penyediaan perkhidmatan penyewaan kapal dan pengurusan kapal kepada minyak dan gas serta industri yang berkaitan dengannya. Ia juga menyediakan kapal sokongan luar pesisir OSV di Asia Tenggara. Bukan itu sahaja, ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan logistik merentasi kitaran hayat minyak dan gas luar pesisir daripada penerokaan dan penilaian, pembangunan lapangan, operasi dan penyelenggaraan kepada aktiviti penyahtahuliahan. Seterusnya, kita akan melihat kepada manajemen. Seperti yang dipaparkan dalam slide, inilah senarai nama-nama mereka yang terlibat dengan pengurusan bagi syarikat Icon Offshore Berhad. Antaranya adalah seperti Hadian bin Hashim yang telah memegang jawatan sebagai MD dan Non-Independent Executive Director, telah memegang jawatan ini hampir 3 tahun. Yang kedua ialah Abdullah bin Karim iaitu Independent Non-Executive Director yang telah memegang jawatan ini hampir 5 tahun setengah. Yang ketiga adalah Seri bin Raja Tun Uda yang telah memegang jawatan sebagai Non-Independent Non-Executive Chairman yang telah memegang jawatan ini hampir 8 tahun. Seterusnya adalah fundamental analysis. Berdasarkan data-data yang direkodkan akan kami gunakan sebagai penanda dalam menentukan syarikat yang baik. Seterusnya adalah fundamental analysis. Berdasarkan data-data yang direkodkan akan kami gunakan sebagai penanda dalam menentukan syarikat yang baik. Seterusnya, kita akan melihat kepada pendapatan suku tahunan terkini untuk Icon Offshore Berhad. Berdasarkan rajah yang dipaparkan, data berikut direkodkan setiap 3 bulan untuk setiap tahun. Bagi suku yang pertama, bagi tahun 2021 iaitu Disember 2021 sehingga Mac 2021, keuntungan selepas cukai secara relatifnya adalah rendah iaitu negatif 11.2. Bagaimanapun, ia mula meningkat dari Mac sehingga Jun iaitu 14.7 juta. Pada bulan berikutnya, Jun sehingga September, ia terus merosot kepada 14.4 juta. Seterusnya, kita akan lihat kepada pertumbuhan pendapatan tahunan. Berdasarkan rajah yang dinyatakan, keuntungan selepas cukai direkodkan setahun sekali. Sehingga 31 Disember 2020, syarikat telah mencatatkan keuntungan sebanyak 20.7 juta setahun.
Selepas setahun, keuntungan berkurangan kepada 17.9 juta. Perbezaannya adalah 7.8 juta. Syarikat ini mengalami kerugian pada tahun 2021 berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Seterusnya adalah news bagi syarikat ini. Pada Ogos 2021, Icon Offshore telah mencatatkan peningkatan 2 kali ganda dalam keuntungan bersih daripada 6.90 juta ringgit setahun sebelumnya kepada 14.68 juta ringgit bagi suku kedua terakhir 30 Jun 2021. Ini telah meningkatkan pendapatan sesaham daripada 0.33 sen kepada 0.55 sen. Kumpulan itu memperoleh segmen pergurudian beroperasi sepenuhnya pada Februari 2021. Ini telah menyebabkan hasil sebanyak 25.27 juta ringgit dan keuntungan selepas cukai sebanyak 5.60 juta ringgit pada suku tersebut. Supply dan demand. Seperti yang terdapat dalam slide, ini adalah data-data bagi supply dan demand kepada Icon Offshore Berhad. Dapat dilihat bahawa offshore bagi syarikat ini adalah 2.70 bilion, manakala untuk public free float adalah 794.74 bilion dan yang terakhir bagi market capital adalah 283.83 bilion. Leading ataupun laggard. Di sini kami mendapati analisisnya menunjukkan ianya adalah strong buy. Institutional sponsorship, kami mendapati bahawa Pacific Mutual Fund Berhad adalah satu-satunya ahli bagi institutional sponsorship dengan nilai sahamnya adalah 17.00 million. Dan yang terakhir bagi syarikat Icon Offshore Berhad adalah market direction, yang mana kami mendapati bahawa pada 10 Februari 2021 harga semasanya adalah 10 sen. Syarikat yang seterusnya ialah Ocean Vantage Holding Berhad. Jika kita lihat dari segi produk dan services mereka, ia menyediakan 4 produk, iaitu upstream, downstream, solar energy dan EV charging. Terdapat beberapa contoh untuk perkhidmatan produk ini. Dari segi upstream, ia menyediakan perkhidmatan pengubahsuaian, pengaktifan semula, pembaikan, penyelenggaraan, pelantar dan macam-macam lagi. Jika kita lihat daripada downstream, terdapat contoh perkhidmatannya ialah perkhidmatan mengecat, penyewaan, pembaikan dan penyelenggaraan peralatan. Seterusnya ialah solar energy. Mereka juga menyediakan perkhidmatan pemeteraan tenaga bersih iaitu NEM dan penggunaan sendiri iaitu SELCO. Seterusnya ialah EV charging. Mereka menyediakan perkhidmatan solar skala besar iaitu LSS dan perkhidmatan selepas jualan. Baiklah, saya suka untuk menerangkan tentang bisnes model syarikat ini. Syarikat ini telah menyediakan perkhidmatan sokongan untuk aktiviti minyak dan gas untuk upstream dan downstream di Malaysia dan antarabangsa. Ia juga menawarkan kejuruteraan, perolehan dan pembinaan serta perkhidmatan pengurusan projek, membekalkan tenaga kerja, bahan alatan dan peralatan. Malah, mereka juga menyediakan perkhidmatan sewa pelantar penggurudian. Manakala jika kita lihat dari segi manajemen syarikat ini, kami telah mengemukakan 7 ahli dalam sistem pengurusan mereka berdasarkan jawatan, tenure, iaitu tempoh pengurusan mereka dalam mengetuai dana pelaburan, dan ownership, iaitu peratus pemilikan saham equity untuk akhir tahun perekonomian. Jika kita lihat di sini, Martin Philip King Piao dan Reza Rizvi mempunyai tempoh pengurusan yang paling lama iaitu 2.67 tahun. Manakala ownership yang paling tinggi ialah Kenny Ganin iaitu 21.17% yang mempunyai 22.6 juta ringgit Malaysia. Seterusnya ialah fundamental analysis. Berdasarkan maklumat tersebut, kami lebih fokus pada EPS, PE ratio, ROE dan NTA untuk menentukan fundamental syarikat yang baik.
Seterusnya, kami mendapati bahawa syarikat ini mempunyai 4 fundamental syarikat yang baik, di mana earning per share mereka menunjukkan untung, manakala fair value telah direkodkan sebagai under value, manakala return of equity menunjukkan pulangan yang tinggi, manakala price earning ratio menunjukkan cepat balik modal. Seterusnya, kami telah mengemukakan current quarterly earning iaitu pendapatan suku tahunan semasa. Berdasarkan gambar rajah tersebut, data-data yang dikemukakan adalah setiap 3 bulan untuk setiap tahun. Bagi suku pertama tahun 2021 iaitu bulan Disember 2021 hingga bulan Mac 2021, keuntungan selepas cukai agak tinggi iaitu 2.5 juta ringgit. Bagaimanapun ia mula meningkat dari bulan Mac hingga bulan Jun iaitu sebanyak 2.8 juta ringgit. Pada bulan berikutnya, bulan Jun hingga September, ia terus meningkat kepada 3.8 juta ringgit. Jadi, syarikat ini membuat keuntungan Q pada Q disebabkan oleh kenaikan dalam ketiga-tiga suku tahun. Dan seterusnya, kami telah mengemukakan annual earning growth atau boleh ditakrifkan sebagai pertumbuhan pendapatan tahunan. Berdasarkan gambar rajah tersebut, keuntungan selepas cukai direkodkan setahun sekali. Pada 31 Disember 2020, syarikat ini telah mencatatkan keuntungan sebanyak 7.3 juta ringgit setahun. Selepas setahun, keuntungan meningkat kepada 9.1 juta. Hal ini menunjukkan perbezaan sebanyak 1.8 juta ringgit. Oleh itu, syarikat ini memperoleh keuntungan yang memberangsangkan pada tahun 2021 berbanding tahun yang sebelumnya. Seterusnya ialah news. Berdasarkan kajian kami, pada 2 September 2021, saham syarikat ini merosot pada 23.5% atau 0.26 sen. Dan modal pasaran syarikat ini sebanyak 106.86 juta ringgit berdasarkan tinjauan infrastruktur, tenaga, peralatan dan perkhidmatan. Seterusnya, pada 24 November pada suku ketiga September 2021, syarikat ini mencatatkan peningkatan dalam untung bersih kepada RM3,842 atau 675%. Seterusnya ialah supply and demand. Berdasarkan maklumat tersebut, kami telah mengemukakan offshare, public free float dan market capital, di mana offshare ialah sebanyak 411 juta ringgit dan free float sebanyak 151.76 juta ringgit dan market capital sebanyak 160.86 juta ringgit. Kemudian leading atau legal company ini, kami telah mengemukakan peer analysis dan peer companies, di mana peer analysis ini berdasarkan price momentum, valuation, fundamental dan analisis, manakala peer companies terdiri pada 5 syarikat. Seterusnya, kami telah mengemukakan institutional sponsorship. Di sini kita dapat lihat kami telah mengemukakan nilai saham dan pegangan saham. Malah, ia menunjukkan bahawa Kenny Nalin mempunyai nilai saham yang terbesar sebanyak 87 juta lebih, manakala pegangan saham beliau ialah sebanyak 21.17%. Akhir sekali untuk syarikat ini ialah market direction, di mana kami mendapati bahawa harga semasa pada 10 hari bulan 12 2021 ialah 0.26 sen. Baiklah, mari kita lihat kepada syarikat yang seterusnya iaitu Petra Energy Berhad. Dari segi produk dan services mereka, ianya terdapat offshore marine support, di mana mereka menyediakan sokongan untuk operasi TMM, HUCC, kumpulan dan juga dipajak secara jangka kepada pelanggan untuk kerja luar persisi dalam industri minyak dan gas. Seterusnya, kejuruteraan operasi dan penyelenggaraan, di mana mereka menyediakan pelbagai perkhidmatan kejuruteraan, operasi dan penyelenggaraan untuk industri minyak dan gas. Dan kemudian peralatan pembungkusan dan pembuatan,
di mana mereka menyediakan sokongan teknikal untuk pemasangan tapak, latihan tentang penggunaan peralatan, penyelenggaraan berterusan atau berjadual, dan perkhidmatan pembaikan kerosakan. Dan akhir sekali ialah pengoptimaman medan minyak, di mana mereka menyediakan kajian lapangan penuh iaitu FFR dan rancangan pembangunan lapangan iaitu FDP dan tanggungan yang sudah tua. Baiklah, yang kedua ialah business model. Baiklah, secara singkatnya, syarikat ini adalah sebuah syarikat pemegangan pelaburan di mana syarikat ini menyediakan perkhidmatan brownfield untuk industri minyak dan gas. Dan segmen syarikat ini termasuklah perkhidmatan aset marine dan segmen pembangunan dan pengeluaran. Yang ketiga ialah manajemen, iaitu pengurusan. Di sini, kami telah mengemukakan beberapa ahli yang terlibat dalam sistem pengurusan syarikat ini berdasarkan jawatan mereka, tempoh pengurusan, pampasan dan pemilikan saham. Namun begitu, mereka tiada sebarang pemilikan saham equity untuk akhir tahun perakaunan. Jika lihat di sini, Firdaus yang merupakan Grup CEO dan Executive Director mempunyai tempoh pengurusan yang paling lama iaitu 9.92 tahun dan mempunyai pampasan sebanyak 2.17 juta ringgit Malaysia. Baiklah, yang keempat ialah fundamental analysis. Berdasarkan maklumat tersebut, kami akan memastikan sama ada syarikat ini mempunyai fundamental analysis syarikat yang baik. Setelah itu, kami mendapati bahawa syarikat ini mempunyai 3 fundamental analysis syarikat yang baik, di mana EPS mereka menunjukkan untung dan fair value serta net tangible asset mereka direkodkan sebagai undervalue. Seterusnya, kelima, kami telah mengemukakan current quarterly earning. Berdasarkan gambar rajah tersebut, data berikut direkodkan setiap 3 bulan untuk setiap tahun. Jadi, bagi suku pertama tahun 2021 iaitu bulan Disember sehingga bulan Mac, keuntungan selepas cukai secara relatifnya agak rendah iaitu 50 juta ringgit. Bagaimanapun, ia mula meningkat dari bulan Mac hingga bulan Jun iaitu 25 juta ringgit. Pada bulan berikutnya iaitu Jun hingga bulan September, ia terus meningkat kepada 59 juta ringgit. Jadi, syarikat ini telah membuat keuntungan Q pada Q kerana kenaikan pada suku kedua dan suku ketiga. Yang keenam, kami telah mengemukakan annual earning growth. Berdasarkan gambar rajah tersebut, keuntungan selepas cukai direkodkan setahun sekali. Jadi, pada 31/2020, syarikat ini telah mencatatkan keuntungan sebanyak 15.7 juta ringgit Malaysia setahun. Selepas setahun, keuntungan berkurangan kepada 3.4 juta ringgit. Hal ini menunjukkan perbezaan sebanyak 12.3 juta ringgit. Jadi, syarikat itu mengalami kerugian pada tahun 2021 berbanding tahun-tahun sebelumnya. Yang ketujuh ialah news. Berdasarkan kajian kami, firma ini memperoleh 15.18 juta ringgit dalam untung bersih pada 426.96 juta ringgit hasil bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Kemudian, Petra mempunyai sebanyak 121.57 juta ringgit tunai dan bagi bank pada akhir Disember tahun lepas pada 27.17 juta ringgit dalam pinjaman jangka pendek dan tiada komitmen dalam hutang jangka panjang pada kunci kira-kira. Dan pendapatan sebelum cukai segmen ialah 5.9 juta ringgit dan turun daripada 32.2 juta ringgit. Yang ke-8 ialah supply and demand. Berdasarkan gambar tersebut, kami lebih fokus pada offshore, public atau free float dan market capital, di mana offshore telah mencatatkan sebanyak 321.75 juta ringgit Malaysia dan manakala free float
mencatatkan sebanyak 54.84 juta ringgit Malaysia, dan akhirnya market capital telah mencatatkan sebanyak 242.92 juta ringgit Malaysia. Yang kesembilan ialah leading atau legar. Di sini kami telah mengemukakan peer analysis dan peer companies, dan salah satu yang kita boleh dapat bandingkan ialah untuk fundamental syarikat ini dari segi dividend yield adalah yang paling tinggi, iaitu sebanyak 5.3%. Yang ke-10 iaitu institutional sponsorship. Di sini kami mendapati bahawa terdapat 3 ahli institutional sponsorship berdasarkan nilai saham dan pegangan saham. Di sini jelas kita dapat lihat bahawa Bank Julius Baer dan CO Ltd daripada Singapura mempunyai nilai saham yang paling besar, iaitu sebanyak 825,000, manakala pegangan sahamnya adalah yang paling tinggi, iaitu sebanyak 0.26%. Akhir sekali, yang ke-11 ialah market direction. Berdasarkan gambar rajah tersebut, kami mendapati bahawa harga semasa pasaran ini pada 10 hari bulan 12 tahun 2021 pada tingkat harga 0.770 sen. Seterusnya kita pergi kepada syarikat Petron Malaysia Refining and Marketing Berhad. Kita lihat pada produk dan servis syarikat ini. Terdapat beberapa produk dan servis yang dijalankan di bawah syarikat ini. Antaranya ialah fuels, bahan api yang terdiri daripada retail fuels and commercial fuels. Yang kedua ialah liquefied petroleum gas, iaitu gas petroleum cecair yang terdiri daripada residential dan commercial. Dan yang ketiga ialah lubricants, iaitu minyak pelincir yang terdiri daripada high temperature protection, iaitu perlindungan suhu tinggi. Seterusnya engine oils, industrial lubricants, greases dan produk-produk lain lagi. Seterusnya kita lihat pada bisnes model syarikat Petron Malaysia Refining dan Marketing Berhad ini. Syarikat ini terlibat dalam pembuatan dan pemasaran produk petroleum, dan mereka beroperasi melalui segmen hilir di lokasi domestik dan asing. Syarikat ini juga dia mengendalikan beberapa syarikat kecil yang lain, antaranya seperti penapisan Petron Port Dickson yang mempunyai kapasiti kira-kira 88,000 tong sehari dan menghasilkan rangkaian produk petroleum termasuk petrol, diesel, gas petroleum cecair, bahan api industri dan komersial, dan bahan api penerbangan. Bahan api yang dihasilkan itu pula diagihkan dari kira-kira 8 depoh dan terminal. Kemudian syarikat ini juga mengendalikan lebih 560 stesen servis di seluruh negara. Mereka menawarkan Bliss 95 Prime, Bliss 97 Brown Euro dan Diesel Max. Jadinya mereka membekalkan tenaga dalam lebih kurang 12 kg hingga 14 kg untuk seisi rumah. Mereka juga menawarkan rangkaian produk bahan api industri termasuk minyak diesel automotif, mogas, minyak tanah dan jet A1. Dan stesen servis yang mereka hasilkan itu pula, mereka menyediakan kedai serbaneka dengan kemudahan seperti kedai beli belah dan restoran makanan segera. Seterusnya kita lihat pada manajemen syarikat ini pula. Kami juga telah senaraikan ahli-ahli mengikut jawatan yang dipegang. Kita lihat data tersebut menunjukkan Zainal Abidin yang memegang jawatan sebagai Independent Non-Executive Director. Dia di antara ahli yang telah memegang tempoh pengurusan yang paling lama, iaitu 18.75 tahun. Manakala pempasan paling tinggi juga diterima oleh Zainal Abidin sebanyak 127,075 sen. Kemudian ialah fundamental analysis. Berdasarkan data tersebut, seperti yang sudah sedia maklum, kami lebih fokus kepada EPS iaitu sebanyak 81.47 sen, PE ratio 5.39, ROE 11.54% dan NTA sebanyak RM7.59. Jadi keempat-empat ini akan dilihat untuk menentukan sama ada syarikat itu adalah sebuah syarikat yang baik ataupun tidak.
Jadi kami dapati bahawa syarikat ini mendapat keuntungan yang baik apabila nilai perolehan saham iaitu earning per share mereka 81.47 melebihi nilai positif iaitu kosong. Kemudian fair value syarikat ini menunjukkan under value. Tambahan pula nisbah perolehan harga adalah pulangan modal yang cepat apabila price earning ratio PER kurang daripada 10. Jadi ini telah menunjukkan bahawa syarikat ini mempunyai ciri-ciri syarikat yang baik. Seterusnya kita lihat pada current quarterly earning bagi syarikat Petron Malaysia Refining and Marketing Berhad. Pada data ini menunjukkan pendapatan suku tahunan terkini dan data tersebut direkodkan pada setiap 3 bulan dalam 1 tahun. Jadi jadi bagi suku pertama iaitu pada tahun 2021 pada bulan Disember hingga Mac, keuntungan selepas cukai mereka agak tinggi iaitu sebanyak 103 juta ringgit. Kemudian ia mula merosot dari bulan Mac hingga Jun kepada 42 juta ringgit sahaja. Dan pada bulan berikutnya Jun hingga September ia terus merosot kepada 32.9 juta ringgit. Jadi syarikat ini mengalami kerugian yang sangat banyak disebabkan kemerosotan pada suku kedua dan suku ketiga. Kita teruskan kepada annual earning bagi syarikat ini. Mengikut rajah tersebut, keuntungan selepas cukai direkodkan dalam setahun sekali. Sehingga 31 Disember 2020, syarikat telah merekodkan kerugian sebanyak 13.3 juta setahun. Selepas setahun, keuntungan mereka meningkat kepada 177.9 juta ringgit. Di situ menunjukkan perbezaan yang banyak sebanyak 191.2 juta ringgit. Maka syarikat ini telah membuat keuntungan yang memberangsangkan pada tahun 2021. Seterusnya ialah news. Berdasarkan kajian kami pada 24 November tahun 2021, Petron Malaysia Refining and Marketing Berhad ini telah menghadapi penurunan dalam aliran harganya kerana ia masih dalam proses pembaik pulih. Hal ini kerana apabila negara pulih berikutan dengan kekuatan operasinya iaitu PKP, kedudukan keuangan yang kukuh dan pengurusan risiko yang berhemat menyebabkan prestasi satu perniagaan itu bertambah baik. Jadi menurut penilaian terbaru Agensi Tenaga Antarabangsa terhadap pasaran minyak global, wabak COVID-19 ini telah menyebabkan timbulnya isu harga minyak pada tahun 2021 dan kerosakan kepada permintaan dunia akibat lebihan minyak dan kejatuhan harga. Kemudian, terdapat penurunan dalam keuntungan bersih Petron Malaysia Refining and Marketing Berhad ini sebanyak 66.28% daripada 97.64 juta ringgit pada tahun sebelumnya kepada 32.93 juta ringgit pada suku ketiga yang berakhir pada 30 September tahun 2021. Menurut syarikat ini juga, pengurangan sebanyak 21% dalam jumlah jualan kepada 6.1 juta tong disebabkan oleh had berpanjangan yang dikenakan oleh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan rancangan pemulihan negara untuk wabak COVID-19 ini. Jadi sebaliknya, peningkatan permintaan minyak global dan pengetatan bekalan mendorong harga minyak mentah branded sebanyak 71% daripada $43 AS tahun lalu kepada puratanya $74 AS satu tong. Seterusnya ialah supply and demand. Jadi pada bagi ini kami lihat kepada 3 perkara. Yang pertama ialah offshare sebanyak 270 juta ringgit. Yang kedua ialah public ataupun free float sebanyak 59.27 juta ringgit. Dan yang ketiga ialah market capital sebanyak 1.17 bilion. Kemudian kita lihat kepada leading atau laggard syarikat ini. Pada data tersebut kita dapati ada 2 bahagian iaitu peer analysis yang dilihat dari segi price momentum, valuation, fundamental dan analisis. Kemudian peer companies, di situ terdapat 10 syarikat yang telah disenaraikan. Seterusnya kita lihat kepada institutional sponsorship di mana nilai saham terbesar dipegang oleh Polonian Capital Partners iaitu sebanyak 2.13 juta ringgit dan pegangan saham yang dipegang pula sebanyak 0.79%. Akhir sekali untuk syarikat ini ialah kita lihat kepada market direction. Jadinya pada rajah tersebut kita dapat lihat bahawa harga semasa market direction untuk syarikat ini pada 10. Kita teruskan kepada syarikat seterusnya iaitu Reservoir Link Berhad. Syarikat ini telah menjalankan beberapa produk dan servis. Antaranya ialah well construction iaitu pembinaan telaga seperti telaga minyak. Yang kedua ialah production enhancement and flow assurance iaitu peningkatan pengeluaran dan jaminan aliran seperti pengurusan pasir dan perkhidmatan tebuk telaga. Kemudian yang ketiga ialah testing and measurement seperti pengujian telaga minyak tersebut. Dan seterusnya ialah well intervention seperti perkhidmatan wayar, production service dan well abandonment seperti perkhidmatan basuh, simen dan lain-lain.
Seterusnya ialah bisnes model bagi syarikat Reservoir Link Energy Berhad ini. Syarikat ini berpangkalan di Malaysia yang menyediakan perkhidmatan telaga minyak dan gas. Jadi syarikat ini juga menyokong untuk pengendalian dalam sektor huluan industri minyak dan gas lah. Selain itu, syarikat ini melakukan penembusan tenaga, pembaikan kebocoran, ujian tenaga, basuh dan simen, talian wayar, perkhidmatan peningkatan pengeluaran minyak dan gas. Kemudian termasuk membekalkan kaki tangan peralatan teknikal, peralatan medan minyak dan menyediakan perkhidmatan pembinaan dan perundingan. Kemudian kita lihat pada manajemen syarikat ini pula, kami dapati Tian Chai memegang jawatan sebagai Non-Independent Executive Director selama 7 tahun, manakala ownership yang paling tinggi juga ialah Tian Chai sebanyak 5.63% iaitu 8.3 juta ringgit. Kemudian ialah nilai fundamental analisis. Berdasarkan data tersebut, kita dapat lihat bahawa EPS iaitu sebanyak 5.99 sen dan PE ratio sebanyak 7.93, ROE sebanyak 23.40% dan NTA sebanyak 0.26 sen. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa syarikat ini mendapat keuntungan apabila nilai perolehan saham iaitu earning per share 5.99 melebihi nilai positif iaitu kosong. Kemudian fair value menunjukkan under value apabila FV 45.279 melebihi harga semasa iaitu 48 sen. Tambahan pula nisbah perolehan harga adalah pulangan modal yang cepat apabila PER adalah 7.93 kurang daripada 10. Ini menunjukkan bahawa syarikat ini mempunyai ciri-ciri syarikat yang baik. Seterusnya kita lihat pada current quarterly earning bagi syarikat ini. Berdasarkan rajah tersebut, data direkodkan setiap 3 bulan dalam masa 1 tahun. Jadi bagi suku pertama iaitu pada tahun 2021, pada bulan Disember hingga Mac, keuntungan selepas cukai ialah 0.1 juta ringgit. Kemudian ia mula meningkat dari Mac hingga Jun iaitu sebanyak 4.0 juta ringgit. Pada bulan berikutnya pula, Jun hingga September, ia lagi meningkat kepada 5.8 juta ringgit. Jadi dari sini kita dapat lihat bahawa syarikat ini membuat keuntungan yang sangat besar kerana kenaikan pada suku kedua dan suku ketiga. Baiklah, kita teruskan kepada annual earning bagi syarikat ini. Mengikut rajah tersebut, kita dapat lihat bahawa keuntungan selepas cukai direkodkan dalam masa setahun sekali. Sehingga 31 Disember pada tahun 2020, syarikat ini telah mencatatkan keuntungan sebanyak 11.8 juta ringgit dalam masa setahun. Kemudian selepas setahun, keuntungan mereka berkurangan kepada 9.9 juta setahun dan perbezaannya sebanyak 1.9 juta ringgit. Maka daripada sini kita dapat lihat bahawa mereka membuat keuntungan lebih sedikit pada tahun 2021 berbanding dengan tahun sebelumnya. Seterusnya ialah news. Berdasarkan kajian kami pada 19 November 2021, keuntungan bersih oleh syarikat Reservoir Link Energy Berhad ini telah meningkat lebih 9 kali ganda daripada 630,000 setahun sebelumnya kepada 5.84 juta ringgit bagi suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2021. Kemudian, pengiktirafan yuran mobilisasi untuk projek Mauritania dan sumbangan daripada bahagian tenaga boleh diperbaharui surianya menghasilkan pendapatan bagi suku tersebut meningkat sebanyak 46.57% daripada 26 juta ringgit setahun sebelumnya kepada 38.19 juta ringgit. Jadi, melalui anak syarikatnya iaitu Founder Energy Sdn Berhad melaporkan bahawa sumbangan hasil sulung sebanyak 6.38 juta ringgit. Manakala pendapatan segmen perkhidmatan minyak dan gas nya meningkat sebanyak 25.99 juta ringgit kepada 31.8 juta ringgit setahun yang lalu. Jadi ini mengakibatkan peningkatan mendadak dalam perolehan sesaham kepada 2.04 sen daripada 0.22 sen sebelumnya. Seterusnya ialah supply and demand. Jadi pada bahagian ini kami juga lihat pada 3 perkara iaitu off share sebanyak 290.45 juta ringgit, public or free float sebanyak 103.87 juta ringgit dan market capital sebanyak 137.96 juta ringgit. Kemudian kita lihat pada leading atau laggard syarikat ini. Pada data tersebut kita dapati ada 2 bahagian yang kita perlu tengok iaitu peer analysis and peer companies. Pada peer analysis, kita lihat dari segi price momentum, valuation, fundamental dan analisis. Kemudian kita lihat pada fundamental iaitu dividend yield. Kita dapat lihat di situ nilai yang tertinggi ialah 2.0% pada syarikat Dilium dan nilai yang paling rendah pula ialah 1.4% iaitu syarikat T7 Global. Seterusnya kita lihat pada institutional sponsorship di mana nilai saham terbesar dipegang oleh syarikat Reservoir Link Holdings Sdn Berhad iaitu sebanyak
93 juta ringgit dan pegangan saham yang dipegang pula ialah sebanyak 32.02%. Akhir sekali kita lihat pada market direction syarikat ini. Jadi pada rejah tersebut kita dapat lihat bahawa harga semasa pada 10 Disember 2021 sebanyak 0.50 sen. Okey, baiklah. Secara rumusannya pada projek pertama ini, tugasan pertama kami kumpulan keempat ini yang mana kami dapati kaunti syarikat yang telah dikaji bagi sektor tenaga ini adalah terdiri daripada syarikat yang mempunyai ciri-ciri yang baik. Okey, mengikut kajian kami, pada sektor-sektor ini, syarikat Ocean Vantage Holding Berhad adalah syarikat kaunti yang paling terbaik kerana ia mempunyai keuntungan yang tertinggi berbanding syarikat-syarikat yang lain. Kerana terdapat ciri yang baik dalam syarikat ini dapat dinilai pada EPS, NATA, ROE dan PER yang berada pada kadar pulangan yang amat tinggi. Okey, syarikat ini menunjukkan prestasi saham yang menguntungkan dan seterusnya memberikan pulangan yang lumayan untuk risiko yang diambil oleh pelabur. Okey, syarikat juga mendapat keuntungan apabila nilai keuntungan selepas cukai pada suku tahun dan setiap tahun direkodkan meningkat. Analisis teknikal OVH juga mempunyai kredibiliti pergerakan harga kewangan pada masa hadapan. 5 kaunter tenaga patuh syariah mempunyai asas yang baik dan menepati ciri-ciri syarikat yang boleh dilaburkan. Dan sekian itu sahaja daripada kumpulan 4 pada tugas ini. Sekian, terima kasih.